Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi kita dipertemukan Allah untuk sama-sama kita meneruskan pelajaran kita. Jadi bagi pelajaran hari ini kita akan sama-sama melihat, mendengar dan membaca dari surah Al-A'raf ayat 144 hingga 149. Jadi bagi teman-teman yang nak ambil Al-Quran, boleh ambil Al-Quran dan buka ke halaman 168. Yang mana tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. Sekejap lagi kami bawakan ayat-ayatnya bersama-sama. Baik, sebelum itu saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyapa semua teman-teman yang bersama dengan saya daripada awal tadi sehinggalah akhir rancangan kita ini, dan yang memberi salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendoakan agar semua teman-teman sahabat pecinta Al-Quran senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kemudahan dalam kehidupan di dunia ini juga di akhirat. Dan dua perkara seperti biasa sebelum kita mulakan, saya nak mengajak teman-teman, boleh tak saya dapatkan seorang sekali komen mudahnya mengaji Al-Quran. Kita komen dahulu ya, mudahnya mengaji Al-Quran. Dan yang kedua, saya nak ajak teman-teman, boleh tak bantu saya, kita jadi ejen dakwah menyampai ilmu Allah SWT ini dengan kita tekan button share. Boleh? Bantu saya, kita tekan button share dahulu sebelum kita mulakan. Kalau kita nak tag pasangan ke, ahli keluarga ke, kawan-kawan ataupun siapa sahaja yang kita nak bantu mereka mengaji Al-Quran.
Kalau kita ada kawan-kawan yang pandai mengaji Al-Quran, kita belajar dari mereka. Kalau kita ada kawan-kawan yang kita nak bantu belajar mengaji Al-Quran, kita kongsikan ilmu ini dengan mereka, insya-Allah, supaya kita juga diberikan keberkatan dan rahmat dan mendapat pahala yang berterusan, insya-Allah, seperti mana air sungai yang mengalir tanpa henti walaupun setelah kita meninggal dunia, kalau kita sewaktu hidup ini melakukan perkongsian ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah menerimanya sebagai satu ibadah yang hasanah. Boleh kita dapatkan komen dan share dahulu. Dan juga, dah bersedia ke belum? Kalau teman-teman dah bersedia semuanya, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart? Dan kita lihat bacaan isti'azah bersama-sama. Pastikan teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat, ya, baca isti'azah dahulu sebelum mulakan bacaan ayat. Jangan terus baca ayat begitu. Kalau pada awal surah, kita bacakan basmalah sekali. Kecuali pada surah Al-Bara'ah. Tapi selain daripada itu, memadailah dengan kita membaca isti'azah. Dan pastikan lafaznya dibaca dengan betul. A'u. Hamzah makhrajnya di pangkal kerongkong. Ain di pertengahan kerongkong. A'u. A'u. Bukan a'u dan bukan a'u. A'u. Zu di hujung lidah. Zu billah. Dibacakan dengan nipis dua harakat. Minasyaitonir rajim. Kita dengarkan bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita terus masuk ayat yang pertama hari ini, ayat 144 surah Al-A'raf. Qala ya Musa. Qa, di mana qa makhrajnya? Lidah kita ni kecil sangat. Kalau boleh saya tunjukkan yang besar sikit. Nah, ini lidah. Anggaplah ini lidah kita, di ujung lidah, depan lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Di belakang ini, pangkal lidah inilah qa. Qala ya Musa. Qa dua, la satu, ya dua harakat, mu dua harakat. Dan sa itu dibacakan dengan 4 atau 5 harakat. Innis. Pertamanya didengungkan di sini dulu, wajibul gunnah 2 harakat, kemudian barulah nun baris bawah naik terus di atas shad yang bertanda mati. Nis bukan nis. Kalau baca nistafai itu tak betul. Itu jadi huruf sin. Di sini yang kita cari adalah huruf shad. Nistafaituka 'alan. Di sini didengungkan juga lam baris atas naik di atas nun dan didengungkan alan 2 harakat. Nasi birisa biri ri-nya jadi nipis. Risalati 2 harakat. Sa 2, la 2, ti 2. Wa bikalami wa bi dan ka masing-masing 1 harakat. La 2 harakat, mi 2 harakat. Fakhudh di hujung lidah. Fakhudh ma 4 atau 5 harakat. Ataituka wa kum. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya wa kun. Kaf baru depan masuk nun jadi kun. Tapi bila nun mati, ini sebenarnya nun mati ya teman-teman dirahmati Allah. Tapi dalam Al-Quran Al-Sam Usmani, bila hukum idgham bi gunnah, nun mati bila bertemu mim, nun itu tidak diberikan tanda mati. Jadi itu antara indikasi-indikasi yang kita boleh berikan perhatian, menandakan di sini kena baca dengan masuk beserta dengung 2 harakat. Wa kum minash, barulah masuk minasya. Nun baris atas naik terus di atas shin, bukan di atas lam ya. Di sini alif lam syamsiah, lamnya tidak dibunyikan. Antara perkara yang kita boleh lihat ialah lamnya tidak ada tanda mati. Ya. Minasya 2 harakat. Kirin. Dan di sini akhir dengan ma'ari li sukun. 2, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan dahulu ayatnya. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati
وبكلامي فخذ ما آتيتك. Saya waqaf di situ. Ataituk. Ada bunyi hamasnya bila waqaf. Kalau sahabat-sahabat boleh teruskan satu nafas, silakan. Saya juga nak membantu di sini. Ramai di kalangan kita mungkin makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang yang mungkin ada masalah penat, semput dan sebagainya. Nak baca satu nafas tak sampai, sekarang mereka juga tahu bagaimana untuk berhenti. Kemudian ibtidak balik pada fakhudma. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Boleh ya? Sekali lagi kita dengarkan. قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي. Baik, kali ini saya berhenti di sini pula. Tak ada masalah ya, cuma ibtidak balik terus pada fakhuzma. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Barulah berhenti. Baik, kemudian kita lihat ayat seterusnya. So far okey ya. Diharapkan ayat yang pertama saya jelaskan tadi itu sahabat-sahabat dapat lihat di mana tempat-tempat yang mungkin kita biasa buat silap, lepas ni kita betulkan. Begitu juga dengan lafaz huruf. Lafaz huruf itu pastikan ke depan projectionnya, bukan nganga bulah tu. Wa katabna, itu tak mau. Jadi mestilah wa bukan wa, ka bukan ka, ta bukan ta, na bukan na. Itu beza dia. Sahabat-sahabat dengarkan dan cuba copy, cuba ikut apa yang saya bagi tahu itu. Wa katabna, tab ada lantunan di sini khalqala surah. Qalqalah surah ada 5 huruf qalqalah, ba, jim, dal, qaf, ta. Kita akan ulang dan ulang sehinggalah teman-teman dapat kuasai insya-Allah. Ya. Wa katabna lahu fil fa bari bawah, naik terus di atas lam yang bertanda mati ini. Di sini alif lam qamar ya. Beza dengan tadi, di sini alif lam syamsiah, lam tidak dibunyikan, manakala di sini lamnya dibunyikan. Antara perbezaannya ialah lam itu bertanda mati. Di sini tidak ada tanda mati. Fil bukan fil. Ramai baca lahu fil alwa. Bukan fil. Fil. Fa beri bawah bunyi fi. Bukannya fe. Jadi bila bertemu lam jadi fil. Al-wahiming. Ha pedas di sini. Ha, hi, hu. Haiming. Ikhfa hakiki di sini disamarkan 2 harakat. Min kulli syai'in. Di sini idgham bi gunnah. Hukum idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung. Kadar panjang 2 harakat. Syai'in. Barulah mau'izatan. Dha. Di hujung lidah itu keluar. Dha. Mau'izatan. Di sini juga idgham bi gunnah. Asalnya mau'izatan. Tapi bila datang waw, jadi hukum masuk beserta dengung. Idgham bi gunnah. Kadar dengung 2 harakat. Taw wa tafsi. Wa tafsi. Bukan si. Ini bukan huruf sin. Ini huruf sad. Bila baris bawah bunyinya si. 2 harakat. Lal. Di sini pula hukum idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Daripada tafsilan jadi tafsilal. Terus masuk ke dalam lam yang bersabdu ini. Wa tafsilal li kulli syai'in. Ikhfa hakiki di sini. Disamarkan. Nak kata bunyi nun pun tidak, bunyi fa pun tidak. Dengan kadar 2 harakat. Ingat ikhfa always 2 harakat. Ay syai'in fakhudh. Ujung lidah. Fakhudh, ujung lidah keluar di antara 2 gigi itu. Fakhudha biquw, tekankan waw bersabdu. Biquwwatin, idgham bi gunnah, dengung di sini, masuk beserta dengung. Wa murqaumaka ya'khudhu, di ujung lidah. Khudhu bi apa dah?
Jangan sebut bi'ah, tapi yang betulnya bi'ahsaniha dan waqaf. Kemudian terus ibtidak pada sa'urikum. Jangan baca u tu dengan dua harakat. Waw di sini adalah huruf zaidah saja. Tidak ada pada bacaan. Hanya ada pada tulisan. Sa'urikum. Begitu. Jangan pula kita baca sa'urikum. Itu salah. Yang betulnya sa'urikum daral. Ra baris atas naik di atas lam. Terus masuk. Fasiqin. Boleh. Kita dengarkan dahulu ayatnya. Ayat ini juga agak panjang. Mungkin kalau perlu pendek, saya akan pendek-pendekkan sedikit untuk membantu teman-teman. InsyaAllah. Kita dengarkan dahulu ayatnya. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا. Saya waqaf di situ. Saya waqaf pada tafsilah. Kemudian likulli syai'in fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Sa'urikum daral fasiqin. Boleh? Cuba saya baca dengan nada yang rendah sedikit supaya ada teman-teman boleh ikut. Kalau tinggi sangat takut tak boleh ikut. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in maw'izatan wa tafsila. لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Barulah berhenti. Okey, so far macam mana sahabat-sahabat ini rahmati Allah? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Boleh faham ke? Boleh faham. Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, boleh tak? Sekali lagi saya nak sahabat-sahabat tekan button share. Khususnya yang baru bersama dengan kita. Selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Diharapkan Allah memberkati pertemuan kita ya. Dan sebelum kita nak teruskan, boleh tak sekali lagi saya dapatkan thumbs up dan juga heart. Dan jangan lupa untuk menekan button share. Kita lihat ayat dan seterusnya ini. Satu persatu untuk mungkin yang pertama kali bersama dengan saya, untuk nak maklumkan kita peringkat awal ini kita baca satu persatu ayat dahulu. Sekejap lagi kita baca semua daripada awal muka surat 168 hinggalah akhir dari ayat 144 hingga 149. Kita lihat ayatnya ini. Kemudian hamzah baris atas bertemu sad. Sa'asrifu an ayat. Tengok Ayatiyalladzina yatakabbaru. Dua harakat. Nafil, saya beritahu tadi fil bukan fil. Nafil ardi bighairil. Ramai yang sebut bighairil. Percayalah, saya yakin kalau kita ambil 10, mungkin 6 ke 7 orang akan sebut bighairil. Di sini sepatutnya bighairil. Ra baris bawah bunyi ri, bukan bunyi re. Jadi bila bertemu lam yang bertanda mati jadi ril, bukannya ril. Jangan baca bighairil, tetapi bighairil. Ya. Bighairil haqqi wa di sini idgham bi gunnah masuk beserta dengung dua harakat. Wa yarau kulla ayatil idgham bila gunnah. Baik, macam mana kita nak kenal idgham bila gunnah? Jawapannya sangat senang. Kalau jumpa nun mati yang tidak ada tanda mati. Saya ingat sekali lagi. Nun mati yang tidak bertanda ataupun tanwin baris 2
datang selepasnya huruf lam atau ra. Lam atau ra sahaja, hukumnya idgham bila gunnah. Di sini bertemu lam. Ayatil, daripada ayatin, bila bertemu lam jadi til. La yu'minu biha wa di sini pula idgham bi gunnah. Baik, kalau tadi idgham bila gunnah, idgham bi gunnah pula macam mana kita nak kenal? Juga jawapannya sangat senang. Macam mana nak kenal? Kalau jumpa nun yang tidak bertanda, yang ini nun matilah ya, ataupun tanwin, yang ini baris 2, datang selepasnya 4 huruf ini. Apa dia hurufnya? Ya, waw, mim, nun. Mungkin ada teman-teman yang tolong tulis ya, poin-poin yang saya bagi tahu sepanjang perkongsian ini daripada awal tadi sehinggalah sekarang, dan yang akan saya bagi tahu selepas ini. Bukan saja kita dapat bantu kawan-kawan kita, tapi yang penting kita nak bantu juga diri kita untuk mengingati pelajaran. Di sini kena baca dengan masuk beserta dengung. Wa dua harakat ya. Dua harakat jangan tinggal. Ya rau sabilar rush. Lam baris atas naik di atas ra yang bersabdu ini. Ada lam syamsiah, sekali lagi lamnya tidak dibunyikan. Sabilar rushdila, rushdila, dua harakat. Yatakhi kha khi khu, kha ni makhrajnya di hujung kerongkong. Yattakhidhu, dhu pula di hujung lidah. Yattakhidhu sabilan, lau, di sini idgham bi gunnah, masuk beserta dengung. Wa yarau, wa dua harakat barulah yarau sabilal, sabilal, naik di atas lam yang bertanda mati ya. Di sini alif lam qamar ya, lamnya dibunyikan. Kemudian ya bersabdu ghayyat takhidhu, ghayyat, ya pertama baris bawah, ya kedua bertanda mati. Ini juga huruf ya ya. Tetapi sahabat-sahabat perhatikan, huruf ya kalau berada di awal dia ada titik. Kalau dia berada di tengah macam ni dia ada titik. Kalau dia berada di akhir dia tak ada titik. Nanti kita dengan duk pelik pula duk tanya ini huruf apa ni. Nak kata kalau ada titik satu nun, tapi titik satu tak ada. Kalau dua di atas tak. Nak kata dua di bawah pun tak ada. Tapi sebenarnya ini adalah ya. Begitulah huruf ya ditulis bila berada di akhir kalimah. Mungkin ada yang tolong tulisnya. Penting ni, penting maklumat ini. Ghayyatakhidhu, di ujung lidah. Hu sabila. Dan lan bila waqaf jadi satu baris dua harakat. Kemudian terus ibtidak kerana di sini ada jim kecil. Waqaf jaiz. Boleh waqaf, boleh berhenti. Terus ibtidak pada Dzalika bi'an, dza di hujung lidah. Dzalika bi'an, dengungkan di sini dua harakat, wajibul gunnah. Bi'annahum, baru masuk nahum. Dan bila masuk hum jangan panjang. Di sini izhar syafawi. Antara indikasi yang teman boleh perhatikan ialah bila jumpa mim yang ada tanda mati maka jangan dipanjangkan. Sempurna saja hum terus masuk. Kadzabu, dua harakat. Bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Perhatikan selepas kadzabu ini B1 A2 Ya2 T1 Na2 harakat, harakat. Wa1 K2 Nu2. Jadi disiplinkan yang mana satu yang mana dua harakat itu jangan ada yang tertukar. Jangan ada yang tertukar. Baik, kita dengarkan dahulu ayat ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jangan hanya mendengar, ikut kita baca bersama-sama. Tarik nafas dahulu. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Saya waqaf di situ. Kemudian saya akan ibtidak pada wa in yarau kulla ayatin. Wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha wa in yarau sabilar rushdi la
يتخذوه سبيلا. Sekali lagi saya waqaf di sini. Kemudian saya akan ibtidak balik pada wa in yarau sabilal rusydi la yattakhidhuhu sabilan wa in yarau sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila. Kemudian kita akan terus ibtidak pada dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Barulah berhenti. Cuba kita baca sekali lagi. Baca sekali lagi insya-Allah ya. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنون سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Barulah berhenti. Okey. So far macam mana? Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini baru bermanfaat, sekali lagi boleh tak saya dapatkan komen? Seronoknya cinta Al-Quran. Kita nak menanamkan perasaan seronok dan sukanya, gembiranya mengaji Al-Quran ini. Jangan tension-tension. Jangan tension-tension. Muka kena senyum sahabat-sahabat. Hati kena tenang insya-Allah. Mudah ilmu itu nak masuk ya. Saya mendoakan supaya Allah senantiasa memberikan bantuan dalam sahabat-sahabat belajar ini supaya mengingati pelajaran. Itulah yang paling utama. Kita tidak dapat lari daripada kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya ini. Sekali lagi sebelum saya nak teruskan, saya nak ajak teman-teman bantu saya kita panjang-panjangkan ilmu Allah ini dengan menekan button share. Boleh ya? Semoga Allah memberkati dan membalas jasa budi sahabat-sahabat yang menekan button share insya-Allah. Kita teruskan ayat ini. Walladhi waw bari atas naik di atas lam yang bertanda mati bertanda sabdu walladhi zi hujung lidah dia keluar tu zinakan sama juga za kallabu. Sahabat-sahabat mungkin ada yang masih keliru, ustaz saya tak tahulah macam mana nak beza zal dengan zai ni. Jangan bimbang, jangan risau insya-Allah. Tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya akan kongsikan kepada teman-teman bagaimana kami dapat bantu anda dengan kami kirimkan buku asal dan tajwid ke rumah. Ya. Walladzina kazzabu biayatina wa liqa 4 atau 5 harakat. Ila hamzah baris bawah naik di atas lam yang bertanda mati sini kemudian itu dibaca 2 harakat. Mungkin ada yang tak tahu, ustaz, bila saya jumpa lam alif begini, ada yang masa dibaca 1, ada masa dibaca 2. Baik, saya nak bagi tahu teman-teman membezakan yang mana 1, yang mana 2. Kalau ada yang kedudukan begini, hamzah datang di antara lam dan alif ini, duduk di tengah-tengah macam ni, maka nya dibaca 2 harakat. Tetapi kalau hamzah ni duduk atas alif ni, dia duduk atas kepala alif ini, maka itu dibaca 1 harakat. Boleh minta ada yang tolong tulis. Poin ini penting, Jadi di sini kita baca waliqa'il 2 harakat. Khirati habitat.
Ha pedas. Bi, to bertemu ta yang bertanda mati. Tot ada bunyi anginnya di akhir. Habitat a'maluhum. Hum bukan hum, ya, ha bari dhamma bunyi hu. Bukan bunyi ho. Bila bertemu mim jadi a'maluhum. Barulah berhenti dan kemudian hal makhrajnya di pangkal kerongkong ini. Hal yujzau ada lantunan di sini qalqalah surah yujzauna illa ma kanu. Disiplin di sini. Illa 2 harakat, ma 2 harakat, ka 2 harakat, nu 2 harakat. Jangan ada yang panjang pendek. Di sini semuanya 2. Ya'malun. Dan di sini ma'ril lisukun ada pilihan. Kita nak baca 2 harakat boleh, 4 boleh ataupun 6 harakat. Tetapi di akhir baru masuk ke nun. Lun. Begitu. Jangan masuk awal jadi lun. Itu tak betul. Cuba kita dengarkan dahulu ayatnya. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barulah berhenti. Okey, so far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Sebelum itu, sahabat-sahabat, ada tak yang mana belajar dengan pasangan di rumah, baca bersama-sama di rumah? Yang mana buat bacaan Al-Quran bersama-sama keluarga di rumah dengan pasangan ataupun anak-anak? Boleh tak kongsikan, tag mereka, tag nama mereka insya-Allah, supaya mereka juga tidak ketinggalan untuk belajar bersama-sama. Nanti bila praktis sendiri di rumah, kita dapat amalkan insya-Allah bacaan yang betul. Ya, minta tag pasangan ataupun anak-anak kita insya-Allah. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Wattakhadha qaumu Musa. Waw bari atas ini kita naik terus di atas ta yang bersabdu. Wattakhadha qaumu Musa min. Di sini hukum iqlab. Apa maksudnya? Ini pertama kali kita jumpa iqlab untuk pelajaran hari ini. Iqlab maksudnya menukarkan dalam istilah ilmu tajwid daripada bunyi nun kepada bunyi mim. Daripada mim baris bawah bertemu nun bunyi min jadi mim. Yang di sini kena baca mim walaupun tulisannya min tapi bacanya mim. Tetapi dipanjangkan 2 harakat. Jangan lupa iqlab 2 harakat. Mim ba'dihi min. Kemudian di sini bukan iqlab, di sini izhar halqi. Nun mati juga. Yang ni nun mati diberikan tanda mim kecil. Yang ini nun mati diberikan tanda mati asli. Yang ada tanda mati asli itu izhar halqi, jangan panjang 2 harakat pula. Yang ni sempurnakan saja. Min sempurna saja terus masuk huliyihim. Him bukan him, jangan baca huliyihim tapi huliyihim. Dan masuk saja mim yang bersabdu bertanda mati itu izhar syafawi. Jangan panjang terus masuk ijla. Ada pantulan di sini khakhalah surah. Ijla ikhfa hakiki di sini daripada ijlan disamarkan. Nak kata nun pun tidak, jim pun tidak. Jadi lan 2 harakat. Jasadal di sini idgham bila gunnah daripada jasadan. Jadi bila masuk ke lam jadi masuk tanpa dengung. Jadi jasadallahu khuwar. Ra-nya jadi tebal. Jangan baca khuwar. Tak betul. Yang betulnya khuwar. Last sekali. Lidah itu dia menyentuh lelangit itu. Barulah betul jadi tebal. Kalau dia tak menyentuh lelangit jadi nipis. Khuwar. Tak betul. Dia kena khuwar. Macam kita baca azaban nar. Jadi ra-nya last sekali. Matinya di menyentuh langit gitu. Khuwar. Kemudian ada jim kecil. Jim kecil itu boleh waqaf, boleh langsung. Kalau kita nak langsung, nak terus, jadi kena baca dengan wajah izhar di sini. Lahu khuwarun alam. Sebut saja run terus masuk alam. Kalau nak sambung. Kalau nak waqaf jadi khuwar.
Dan kemudian ibtidak pada alam yarau annahu la, 2 harakat. Yukallimuhum, hum, bukan hum jadi yukallimuhum wala yahdihim sabila. Baik, di sini ada mim kecil yang ekornya ke tepi. Sahabat-sahabat perhatikan, saya nak tunjuk perbezaan. Tadi iqlab. Saya tunjuk yang iqlab dulu. Baik, yang iqlab ni sahabat-sahabat perhatikan, mim kecilnya ini ekornya ke bawah. Betul? Kita lihat di sini pula, mim kecil juga tapi ekornya ke tepi. Ini bukan mim iqlab. Ini namanya waqaf tam. Waqaf yang sempurna, jadi berhenti. Jangan tak berhenti pula di sini. Sini kena berhenti ya. Baik. Wala yahdihim sabila. Diberhentikan dengan mak iwad. Lan menjadi la. 1 baris 2 harakat. Baik, kemudian sahabat-sahabat tidak terus pada ayat yang seterusnya ini. Ayat seterusnya ini sahabat-sahabat perhatikan. Ini penting. Sebelum nak tahu tak macam mana nak baca ni? Nak baca at-takhadhuka, nak baca ittakhadhuka, nak baca uttakhadhuka ataupun terus baca takhadhu. Baik, sahabat-sahabat perhatikan. Hamzah wasal ini ada kepala sad di atasnya. Bukan baris fathah. Baik, nak tahu tak? Siapa nak tahu huraian ini? Macam mana nak baca ini? Boleh tak komen nak di bawah dan komen share? 2 perkara tu. Saya nak tengok ramai tak yang komen nak dengan share. Kalau ramai yang komen nak dengan share, saya nak bagi tahu dengan detailnya. Bukan sekadar contoh bacaan ini saja. Tetapi bila jumpa saja hamzah wasal di depan, insya-Allah lepas ni sahabat-sahabat akan boleh baca dengan baik. Ada tak ramai yang nak tahu? Kalau nak, komen nak dan tekan button share. Yang mana dah tekan pun boleh tekan lagi insya-Allah ya. Ada komen Fan? Ada, alhamdulillah. Baik. Saya nak kongsikan di sini teman-teman. Hamzah wasal ini kalau dia berada di awal kalimah pada awal ayat, maka dia ada fungsi bacaan. Maksudnya apa? Maksudnya dia sama ada jadi baris atas, baris bawah atau baris depan. Sama ada dibaca A, dibaca I ataupun dibaca U. Jangan tiba-tiba terus masuk takhadhu saja. Dia sama ada jadi at-takhadhu ataupun ittakhadhu ataupun uttakhadhu. Baik, salah satu mesti betul. 2 lagi salah. Dia tak ada kata 2-2 betul. Salah satu saja betul. Lagi 2 salah daripada 3 tersebut. Baik. Minta ada tolong tulis ya poin ini. Kalau datang hamzah wasal selepas hamzah wasal itu huruf lam, maka dibacakan dengan baris atas. Contohnya allazi. Itu kita baca baris atas. Baik, di sini huruf yang keduanya bukan huruf lam. Huruf yang kedua adalah huruf ta. Huruf ta. Jadi kalau yang keduanya bukan lam, apa saja huruf, tak semestinya ta, maksudnya huruf apa saja kecuali lam, maka baru kita lihat kepada baris huruf yang ketiga. Baris yang huruf yang ketiga ini penting dalam hal ini. Tapi kalau huruf yang kedua huruf lam, baris huruf ketiga tidak ada beri kesan. Apa juga baris huruf ketiga, dia tetap baca dengan baris atas. Tetapi kalau huruf yang kedua bukan lam, huruf ketiga baris fathah atau kasrah. Saya bagi tahu, kalau huruf yang ketiga baris fathah, yakni atas, ataupun kasrah, yakni dhammah, maka hamzah wasal ini dibaca kasrah. Dibaca dengan baris bawah. Tetapi kalau huruf yang ketiga ini baris dhammah, baris depan, maka hamzah wasal dibaca dengan depan U. Di sini huruf ketiga baris atas, maka dibaca I. Jadi baca ittakhadhu, bukan ud dan juga bukan at. Dia baca ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Boleh dapat Saya harapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu. Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat dan membantu, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart? Kita baca dahulu ayat ini bersama-sama. Okey. Sebelum kita nak baca, saya nak tunjuk di sini. Di sini nampak tak? Hamzah wasal ini dia bukan di awal kalimah. Awal kalimah adalah huruf waw yang berbaris. Sebab itu, dia tak ada fungsi bacaan. Dia hanya ada fungsi bacaan bila di awal kalimah. Di sini dia terus baca waw baris atas naik di atas ta. Wattakhadha. Kita dengarkan bacaan ayatnya.
واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. Boleh ya, diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu. Sekali lagi kita bacakan ayat ini. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتخذوه وكانوا ظالمين. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman ya. Kita lihat ayat yang terakhir untuk pelajaran hari ini, ayat 149. Nanti bila selesai semua kita baca balik sama-sama ya, daripada awal ayat 144. Dan kalau ada di kalangan teman-teman yang merasakan, Ustaz, banyak lagi ilmu-ilmu tajwid kami nak belajar ini, jangan risau dan jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya akan berikan kepada teman-teman bagaimana untuk mendapatkan buku asah dan tajwid yang akan kami kirimkan ke rumah anda. Kita dengarkan ayat ini dahulu. Walamma, di sini kena dengungkan dua harakat. Jangan kita baca walamma, walamma. Tak betul. Ya, kena dengungkan dulu. Walamma, baru masuk ma. Walamma suqita qaqi. Di sini qi ya. Ini bukan khi, ini qi. Jangan terkeliru pula. Yang mana ki, yang mana qa, yang mana kha. Kalau sahabat-sahabat masih lagi confuse huruf-huruf ataupun perbezaan makhraj huruf, jangan ke mana-mana insya-Allah. Ya, insya-Allah kami boleh bantu ini benda ini, dan kita telah bantu ramai sebenarnya untuk menguasai makhraj huruf dengan baik ya. Suqita fi, dia baca 4 atau 5 harakat. Aidihim, aidihim, di 2 harakat, dan him bukan him, him. Wara'au, munculkan mulut. Wara'au annahum, an, dengungkan di sini 2 harakat. Nahum, idhar syafawi. Qad, ada lantunan di sini, qalqalah surah. Qad dhallu qalu la'il, di sini nun mati bertemu lam, idgham bila ghunnah, masuk tanpa dengung. Jadi la illam yar, ra-nya jadi tebal. Yar bukan yar tetapi yar. Yarhamna rabbuna wa yaghfir, yaw bukan yar di sini yang betulnya yaw. Wa yaghfir jadi nipis, jangan baca fir, itu tebal, salah. Yang betulnya fir lana lanakunan, dengungkan di sini dulu 2 harakat, wajibul ghunnah. Lanakunan, barulah masuk naminal, naminal, nun bari atas naik di atas lam, di sini alif lam qamar ya. Naminal khasirin, dan diwaqafkan ma'ari li sukun dengan sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Tarik nafas dahulu ya. Walamma suqita fi aydihim wa ra'au annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna. Saya waqaf di situ, kemudian saya ambil daripada qalu. Qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin.
khasirin. Barulah berhenti. Okey Baik, tadi kita dah baca satu persatu ayatnya. Sekarang ini sahabat, kita nak baca balik daripada awal ayat, daripada awal ayat 144 hingga 149. Kita nak baca balik ayat daripada tadi ya. Jadi sekarang ini diharapkan sahabat-sahabat semua setelah bersedia. Siapa nak minum air silakan minum air. Siapa nak betulkan kedudukan betulkan kedudukan. Yang penting jangan lari dan jangan ke mana-mana insya-Allah. Sebelum kita nak mulakan bacaan, boleh tak saya dapatkan sekali lagi sahabat-sahabat dengan menekan button share ya. Bantu saya, kita tekan button share dahulu dan berikan thumbs up dan juga heart. Dan di akhir bacaan kita nanti, saya akan kongsikan dengan teman-teman dirahmati Allah bagaimana kami dapat bantu anda seperti mana kami telah membantu ramai ahli cepat Quran dengan kami berikan buku asal dan tajwid dan kami kirimkan bukunya ke rumah serta kami berikan akses pelajaran buku tersebut ya. Kami telah rakamkan kedua-dua buah buku tersebut dan telah berikan kepada ahli cepat Quran. Yang mana yang belum lagi dapat, kalau nak dapatkan, kita tunggu selepas habis pelajaran. Baik, jom kita baca sama-sama insya-Allah. Bismillah. Kita mulakan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار
ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Surahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah sahabat-sahabat, pelajaran untuk hari ini. Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu daripada perkongsian yang baru saja saya sampaikan ini, insyaAllah. Kalau nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari di page Facebook Fatihah Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Dan juga seperti mana yang saya janjikan di awal tadi, kalau ada di kalangan teman-teman yang nak belajar balik makhraj huruf daripada asas, ya, ataupun nak menguasai kembali hukum tajwid dengan baik, saya nak mengajak teman-teman, selain daripada mengikuti live yang saya berikan setiap hari ini, marilah bersama rakan-rakan, kawan-kawan kita yang telah menjadi ahli cepat Quran, dan saya yakin ramai yang bersama dengan kita dan telah menjadi ahli cepat Quran, manfaatkanlah buku yang kami kirimkan ke rumah anda. Yang belum lagi menjadi ahli dan belum lagi mendapatkan buku tersebut, jadi boleh dapatkannya dengan menjadi ahli cepat Quran. Saya ceritakan dahulu apa yang ahli cepat Quran akan dapat. Yang pertamanya, kami akan berikan buku asas dan buku tajwid ke rumah anda, serta rakaman buku tersebut yang akan kami berikan akses penuh. Boleh diakses rakaman tersebut melalui aplikasi yang kita bina sendiri, iaitu aplikasi Cepat Quran, dan melalui close group Facebook Cepat Quran. Kita juga letakkan rakaman dan buku asas dan buku tajwid di situ. Jadi sahabat-sahabat akan dapat akses sampai mati, ya. Bukan sebulan, bukan setahun. Akses pelajaran sahabat akan dapat sampai akhir hayat, insyaAllah, beserta 2 buah buku yang saya beritahu tadi itu. Dan kami juga nak berikan 3 bonus tambahan kepada ahli cepat Quran, iaitu kita berikan e-book nota ringkasan tajwid. Jadi sahabat-sahabat akan dapat e-book nota ringkasan tajwid beserta buku secara fizikal yang kita beritahu tadi itu, yang tertera di bawah itu. Dan yang keduanya, bonus yang kedua, kita berikan rakaman pelajaran daripada bacaan Al-Quran 30 juzuk daripada awal muka surat pertama hinggalah akhir, yang akan diberikan daripada masa ke masa, insyaAllah. Di sana terdapat lebih daripada 600 video pelajaran campur dengan rakaman buku asal dan tajwid yang ada hampir 200. Jadi keseluruhannya ahli cepat Quran akan mendapat hampir 800 ataupun kita 700 ke 800 pelajaran, insyaAllah, yang akan membantu sudah pasti sahabat-sahabat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dan juga bonus yang ketiga, kita berikan akses kepada konsultasi eksklusif bersama dengan kami. Sahabat-sahabat boleh buat appointment dengan pihak kami, kita boleh buat video call, boleh bertanya sepanjang hayat, insya-Allah, sama ada nak buat appointment di pusat pengajian ataupun melalui atas talian, walau di mana teman-teman berada, di Semenanjung Malaysia ke, Sabah Sarawak, di Singapura, Indonesia, Brunei, ataupun mana-mana negara sahabat-sahabat tinggal sekarang, asalkan ada akses kepada internet, insya-Allah kita akan dapat berkomunikasi. Jarak bukanlah lagi menjadi penghalang ataupun pemisah antara kita dan ilmu, untuk kita mendalami ilmu ini, insya-Allah. Dengan adanya teknologi yang ada hari ini, kita manfaatkanlah sebaik mungkin supaya ianya dapat membantu kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada teman-teman yang nak dapatkan keseluruhan apa yang saya beritahu tadi itu, sahabat-sahabat kena daftar menjadi ahli cepat Quran, dan ada 3 cara. Sama ada sahabat-sahabat boleh komen sekarang, siapa yang nak jadi ahli, komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, ya. Boleh komen nak jadi ahli cepat Quran di ruangan bawah. Nanti insya-Allah admin kami akan reply komen tersebut. Kami akan berikan link WhatsApp, sahabat-sahabat tekan link itu, nanti boleh bertanya untuk admin kami guide dan bantu bagaimana untuk mendaftar menjadi ahli cepat Quran. Ataupun cara yang kedua,
sahabat-sahabat print screen sekarang ini, nombor telefon yang tertera di bawah itu. Lepas habis live ini, sahabat-sahabat terus WhatsApp ke nombor tersebut. Admin kita insya-Allah bersedia untuk membantu dan menjawab persoalan yang ditimbulkan atau pertanyaan yang diajukan insya-Allah. Nombor telefonnya 0111621797 ya. Saya ulangi sekali lagi, nomor WhatsApp-nya 0111621797. Ataupun kalau sahabat-sahabat tak tahu macam mana nak WhatsApp, boleh komen tulis nombor telefon masing-masing, insya-Allah nanti admin kami akan hubungi. Ataupun cara yang ketiga, sahabat-sahabat yang mungkin yang berusia muda sedikit, mereka familiar dengan online ini, boleh buat pendaftaran terus di website www.cepatquran.com. Saya ulangi, www.cepatquran.com. InsyaAllah kita akan membimbing dan membantu teman-teman untuk sama-sama meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Begitulah caranya ya. Sama ada komen di ruangan bawah sekarang, tulis sekarang nak jadi ahli cepat Quran, ataupun WhatsApp ke nombor 0111621797, ataupun terus buat pendaftaran di website www.cepatquran.com, cepatquran.com ya, insyaAllah. Jangan bimbang tentang komitmen bulanan atau komitmen tahunan, kerana tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan. Yuran untuk menjadi ahli cepat Quran sekali saja seumur hidup. Tidak ada syarat mesti warga negara Malaysia, di mana saja. Kita juga telah menerima ramai pendaftaran daripada rakyat, daripada umat Islam dari Singapura, daripada Indonesia dan sebagainya ya. InsyaAllah kalau teman-teman berada walau di mana saja berada, terbuka untuk menjadi ahli cepat Quran ya, boleh daftar. InsyaAllah kita belajar balik daripada asas. Setiap hari live yang saya berikan ini, saya terus huraikan bacaan ayat Al-Quran. Di dalam itu banyak hukum-hukum yang terlibat. Jadi mungkin teman-teman merasakan terlalu banyak nak diingatkan satu masa. Jadi kita belajar balik satu persatu. Contohnya kita ambil pelajaran hukum izhar pada nun mati. Kita belajar izhar sahaja. Kita bawakan contoh, kita bacakan dan kita huraikan. Dan kemudian habis video yang lain, pelajaran lain pula, tajuk lain pula. Begitulah seterusnya insyaAllah. Kita telah rakamkan buku asal dan tajwid yang kita tunjukkan sebentar tadi itu untuk membantu teman-teman yang menjadi ahli cepat Quran. Jadi marilah sekali lagi saya nak mengajak teman-teman menjadi ahli cepat Quran. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, berapa yuran nak jadi ahli cepat Quran ini? Untuk mendapatkan 2 buah buku serta hampir 800 video pelajaran serta konsultasi dengan kita seumur hidup, yuran keahliannya bukan 5,000, bukan 2,000, bukan 1,000, bukan 500, bukan 300. Untuk hari ini, siapa yang mendaftar, yuran keahliannya hanyalah RM270 sahaja. Saya ulangi ya, yuran keahliannya hanyalah RM270 sahaja. Kadang kita beli kasut sepasang pun kita pakai setahun 2 tahun dah tak boleh pakai dah. InsyaAllah buku yang kami berikan dan rakaman akses pelajaran ini sahabat-sahabat boleh gunakan sampai mati insyaAllah. Jadi tidak rugilah insyaAllah, kerana aksesnya kita berikan untuk seumur hidup insyaAllah. Sama-sama kita dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Kita berjumpa lagi insyaAllah pada sambungan bacaan ayatnya esok hari. Selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Sahabat-sahabat yang nak menjadi ahli digalakkan untuk menonton, untuk mengetahui apakah pendekatan yang digunakan dalam buku asas dan buku tajwid. Juga di kesempatan ini, saya nak war-warkan bagi mereka yang tinggal di bersekitaran dengan Kuala Lumpur, Wangsa Maju, di pusat pengajian kita di Fatihah Learning Center, kita juga adakan kelas Al-Quran ya. Jadi sahabat-sahabat yang nak belajar di center, sama ada siang hari ataupun malam hari, boleh hubungi kita di nombor telefon tadi itu, nombor WhatsApp yang saya berikan tadi itu, untuk mengetahui bagaimanakah untuk mendaftar dan bagaimanakah dan bilakah waktu pengajian ya, insyaAllah. InsyaAllah admin kami akan bantu anda untuk memberikan penerangan. Kita jumpa pada esok hari sambungan bacaan ayatnya. Yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap dan salah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa.
Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.